Saya telah menjawab bagi pihak Kementerian Kewangan menggulung segala pertanyaan-pertanyaan yang telah dibangkitkan, walaupun dapat separuh sahaja daripada isu-isu yang dibangkitkan yang dijawab, tapi saya ingin highlight satu perkara, iaitu mengenai bagaimana kita ingin mengurus hutang kerajaan persekutuan. Sehingga akhir 2022, hutang kerajaan persekutuan adalah berjumlah 1.079 trilion atau 60.4% daripada KDNK, yang meliputi hutang dalam negeri sebanyak 1.0501 trilion dan pinjaman luar negara sebanyak 29.5 bilion ringgit. Dan hutang luar negara ini tak boleh lebih daripada 35 bilion ringgit, sekarang dah hampir 30 bilion ringgit. Kedudukan hutang ini meningkat dengan drastik kerana COVID. Suntikan fiskal berjumlah 110 bilion ringgit bertujuan untuk mengurangkan impak COVID-19. Dan dari segi aspek bayaran khidmat hutang, iaitu membayar faedah atas pinjaman terkumpul, pada tahun 2022, 41.3 bilion ringgit dibelanjakan. Ini meliputi 14% daripada kutipan hasil. Seperkara yang kita dengar kenyataan Perdana Menteri bahawa hutang kerajaan adalah 1.5 trilion ringgit atau 80.9% pada KDNK, itu melibatkan hutang dan liability kerajaan persekutuan. Secara terperinci, antaranya ialah 1.0796 trilion itu hutang kerajaan persekutuan. Komitmen jaminan kerajaan persekutuan 205.9 bilion ringgit. 1MDB 18.2 bilion ringgit dan liability atau tanggungan lain 142.2 bilion ringgit. Jadi apabila kita menyebut tentang hutang ini, ada dua komponen, satu hutang langsung, satu lagi ialah hutang yang meliputi jaminan. Hutang langsung sebagaimana saya sebut tadi 1.0796 trilion, tapi apabila dicampur dengan tanggungan, liability, jaminan, dia menjadi 1.446 trilion ringgit. Kalau dibundar ke angka yang terdekat ialah 1.5 trilion ringgit. Perkara pertama, kaedah untuk kita mengurus paras hutang yang tinggi ini, kita akan meneruskan langkah konsolidasi fiskal secara beransur-ansur bagi memastikan pinjaman baharu untuk membiayai defisit adalah lebih rendah berbanding tahun sebelumnya tanpa menjejas momentum pertumbuhan ekonomi negara. Kedua, perlu melaksanakan kajian semula perbelanjaan awam atau public expenditure review, termasuk langkah rasionalisasi dan keutamaan perbelanjaan, mengurangkan ketirisan dan pembaziran. Ketiga, memperluas asas hasil, memastikan kutipan hasil yang mampan, di mana perbelanjaan mengurus perlu dibiayai melalui hasil negara. OE ini perlu daripada hasil, dan DE, Development Expenditure sahaja yang kita pinjam. Perkara yang keempat, memastikan bayaran khidmat hutang terkawal dan tidak lebih 15% daripada hasil. Perkara lima, memastikan pinjaman kerajaan semata-mata untuk membiayai pelanjangan pembangunan projek berimpak tinggi, memberi pulangan besar pada negara dan rakyat. Keenam, mengutamakan pinjaman domestik dengan mengambil kira mudah tunai yang tinggi, kos pinjaman lebih murah dan tidak terdedah pada risiko tukaran wang asing. Ketujuh, menghadkan pemberian jaminan dan projek-projek berskala besar yang pada akhirnya membebankan komitmen kewangan kerajaan. Dia bukan memberhentikan tapi menghadkan. Kelapan, mengukuhkan rangka kerja institusi, dan kita akan bentang Akta Tanggungjawab Fiskal ataupun Fiscal Responsibility Act pada tahun ini
Akta ini dijangka dapat membantu bagaimana kita menguruskan hutang. Tadi saya menyebut bahawa 2017 hutang kerajaan persekutuan 686.84 bilion. Meningkat 54 bilion pada tahun 2018 menjadi 741.050 bilion, meningkat 52 bilion pada tahun 2019 menjadikan 792.998 bilion, meningkat 87 bilion pada tahun 2020 kepada 879.559 bilion, meningkat 100 bilion pada tahun 2021 kepada 979.814 bilion dan juga meningkat 100 bilion ringgit lagi hutang pada tahun 2022 menjadikan 1.079591 trilion. Dari segi peratusan daripada hasil bayaran khidmat hutang 2019 12.5%, 2020 melebihi paras 15.3%, 2021 melebihi paras 16.3%, 2022 turun ke bawah paras 15% iaitu 14% daripada nisbah khidmat hutang kepada hasil. Dia tidak boleh lebih daripada 15%. Itu yang saya ingin maklumkan ya, kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan yang bertanya tentang hutang ini, YB Taiping, YB Subang, YB Titi Wangsa, YB Sungai Petani, YB Ledang, YB Betong dan YB Gopeng. Terima kasih. Fiscal Responsibility Act, when will it be able and what is its main components of the law? Tahun ini kita bercadang untuk membentangkan pada tahun ini. Kita akan bincangkan lagi secara detailnya. Ia telah diwar-warkan sebelum ini lagi. Antara komponennya, ya, sebagai contohlah 3 antara komponennya. Kita tidak boleh berhutang untuk membayar OE, Operating Expenditure. Kita tak boleh berhutang. Kita hendaklah daripada hasil yang ada untuk membiayai OE. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak boleh, kita dibenarkan berhutang untuk DE, Development Expenditure, ataupun untuk perbelanjaan pembangunan boleh dibenarkan berhutang. Yang ketiga, kita tidak boleh lebih daripada 65% daripada KDNK. Sebelum ini 55%, tapi masa COVID kita naikkan 2 kali, 55% kepada 60%, 60% pada 65% daripada KDNK. Mungkin kita akan putuskan bahawa kita tidak boleh lebih daripada 65% pada KDNK dari segi peratusan hutang kerajaan persekutuan dibanding dengan keluaran dalam negara kasar KDNK. Satu lagi, saya kira dalam akta itu perlu juga diletakkan bahawa bayaran khidmat hutang tidak boleh lebih daripada 15% daripada bajet tahunan. Sebab sebelum ini masa kita hutang kita tak banyak, bayaran khidmat hutang 9, 10, 11%. Tapi sekarang ini dah jadi 14, 15%, 16%. Apabila perkara itu berlaku, berarti ada lebih kurang 5% daripada hasil yang sepatutnya diguna untuk rakyat dalam usaha pembangunan tidak dapat kita buat. Dan kita bayar hanya untuk menyelesaikan interest. Jadi itu menyebabkan projek-projek kepada rakyat itu terpaksa dihadkan. Jadi saya kira itu di antara komponen Fiscal Responsibility Act atau FRA. Terima kasih. Tebal lagi ni. Baru.